mengajar berkaitan dengan garis lurus. Satu garis lurus melalui titik 26. Soalannya diberi kecerunannya 2. Okey, kemudian soalannya cari pintasan X. Okey, garis lurus ini paksi Y, yang ini dipanggil pintasan Y. Okey, yang di sini dipanggil pintasan X. Okey, yang ini. Jadi kalau soalannya cari pintasan X. Okey, bila kita tengok saja garis lurus, persamaannya mesti Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan M dah tahu, diberi M-nya ialah 2, so 2X tambah C. Kita masukkan koordinat 2, 6. Iaitu yang mana X-nya 2, Y-nya 6. Jadi kita masuk kat sini, Y-nya 6, 2, X-nya ialah 2, tambah C. Jadi maka 6 sama dengan 4 tambah C, maka C adalah sama dengan 6 tolak 4, maka C adalah sama dengan 6 tolak 4 ialah 2. Okey, jadi kita dah boleh tulis dia punya persamaan itu, persamaan ini tadi, sebagai Y sama dengan 2X tambah C. 2X tambah Y sama dengan 2X tambah 2. Okey, sebab apa 2? C-nya ialah 2. Okey, sekarang kita nak mencari pintasan X dekat sini. Semasa garis lurus ini memintas X, okey, X ada nilai. Okey, X ada nilai. Tetapi yang kosongnya ialah Y. Y ini ialah kosong. Jadi untuk cari pintasan X, Y-nya kosong. Untuk cari pintasan Y, X-nya yang kosong. Jadi untuk cari pintasan X, Y kosong, so gantikan kosong. Okey, kita gantikan Y-nya kosong ya. Kosong sama dengan 2X tambah 2. Okey, ini pindahkan ke sini. Negatif 2X sama dengan 2. X sama dengan 2 bahagi dengan negatif 2. Ini darab dah jadi bahagi. Maka X adalah bersamaan dengan negatif 1. Beri M ialah titik tengah bagi PQ. Jadi maksudnya ini sama panjang dengan ni. Okey. Kemudian dia suruh cari koordinat Q. Koordinat Q ini kita tak tahu. Jadi kita letak dia sebagai X, Y. Okey. Jadi untuk dapatkan titik tengahnya, iaitu ini P dengan Q ini X-nya dengan X ini kita tambahkan bahagi 2. Okey, 6 tambah yang X tambahkan dengan X ya. 6 tambah X bahagi 2. Okey, kemudian yang Y-nya kita tambahkan dengan yang Y dia. Jadi negatif 5 tambah dengan Y bahagi 2. Kenapa kita bahagi 2? Sebab dia titik tengah. Dan nilainya adalah bersamaan dengan dah diberi, iaitu negatif 2, 1. Jadi caranya untuk dapatkan koordinat X dan Y, kita samakan ini. Okey, yang X samakan dengan X, iaitu 6 tambah X per 2 sama dengan negatif 2. Jadi 6 tambah X sama dengan, ini bawa ke atas, dapat negatif 2 darab 2, negatif 4. Maka X adalah sama dengan negatif 4. 6 pindah ke sini jadi tolak 6. X sama dengan negatif 10. Okey, kemudian yang Y pula. Jadi yang Y ini, kita samakan ya. Yang Y samakan dengan yang Y. Okey, jadi negatif 5 tambah Y per 2 adalah bersamaan dengan nilai Y-nya dah tahu, iaitu 1. Negatif 5 tambah Y sama dengan, ni bawa ke sana, 1 darab 2 ialah 2. Maka Y adalah sama dengan 2, negatif 5, pindahkan ke sini, jadi tambah 5, Y sama dengan 7. Maka koordinat untuk Q adalah sama dengan X dahulu, iaitu negatif 10, diikuti dengan Y-nya 7. Bundarkan 0.07805 kepada 3 angka bererti. Jadi di sini dia nak kepada 3 angka bererti. Okey, yang pertama, nombor yang diberi ialah 0.07805. Okey, jadi saya gariskan dekat sini. Angka bererti, bahagian depan ini 00 tidak dikira angka bererti. Jadi lainlah kalau dekat depan sini ada nombor 3 contohnya. Kalau ada 3 dekat sini baru dikira semua ini angka bererti. Tapi kalau kosong, banyak mana kosong dekat depan, semua tidak dikira angka bererti. 0.000, kalau panjang kosong pun tidak dikira angka bererti. Okey, bila kita jumpa 00, lepas tu baru ada nombor. Nombor ini dikira angka bererti. 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. Kemudian oleh kerana dia nak 3 saja, jadi 1, 2, 3. Lepas tu kita kena tengok nombor yang selepas yang ketiga itu, iaitu nombor ini. Kalau nombornya itu, nombornya 5 dan ke atas, okey. Jadi kita kena tambah dekat sini 1. Okey, jadi nombornya yang baru ialah 0.078. Jadi ini tadi dah tambah 1 kat kosong ni, jadi 781. Tak perlu tambah kosong dekat belakang ni lagi. Okey, jadi 3 angka bererti ialah 0.0781. Okey, hari ini kita nak belajar berkaitan bagaimana nak menolakkan nombor yang dalam asas 4. Ni asas 4 ya. Jadi yang pertama, kita kena tulis asas berkenaan kepada
bentuk macam ni. 2020. Tulis satu atas, satu di bawah. 3, 1, 2. Yang mana kedua-duanya ini adalah asas 4. Okey. Ya, bagaimana kita nak tolakkan dia? Okey, yang pertama, kosong tolak dengan 2 tak boleh lah. Jadi kita kena pinjam dengan sebelah. Bila kita pinjam dengan sebelah sini, ini akan jadi 1. Dari 2 dia jadi 1. Okey, yang ini pinjam dari sini, kita akan dapat, oleh kerana dia asas 4, maka setiap kali kita pinjam, kita akan dapat 4. Jadi 4 tambah kosong ialah 4. Jadi 4 tolak dengan 2 ialah 2. Okey, 1 tolak 1, kosong. Kosong tolak 3 lagi sekali tak boleh. Kita kena pinjam dari sini. Ini tinggal 1. Yang ini, kosong ni bila pinjam dari sini. Bila ini asas 4, maka setiap kali kita pinjam, kita dapat 4. Jadi sekarang 4 tambah kosong, 4. 4 tolak 3 ialah 1. Jadi ini 1, tak ada tolak apa-apa. Jadi 1 turun bawah. Jadi jawapan dia 1102 asas 4. Okey, itu saja. Okey, kali ini saya nak terangkan berkaitan cara nak melakarkan graf bagi fungsi kuadratik. Okey, yang pertama, kita tengok di hadapan x kuasa 2 ini, iaitu nilai dia sama ada positif ataupun negatif. Jadi dekat sini positif. Kalau positif, grafnya bentuk senyum. Kalau negatif, bentuk masam. Okey, dan yang hujung sini adalah merupakan pintasan y. Dan kita perlu fakturkan dia untuk dapatkan pintasan y-nya. Jadi, x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Okey, iaitu pada ketika fx-nya kosong, paksi y-nya kosong. Okey, jadi kita fakturkan ini. X ialah x darab dengan x. 9 ialah 3 darab 3. Supaya dapat negatif 6 yang di tengah sini, ialah negatif 3, negatif 3. Jadi ini bermaksud x tolak 3 sebab sama. X tolak 3 sama dengan kosong, maka x sama dengan 3. Jadi untuk melukiskan grafnya, kita buat macam ni. Okey. Kemudian, dia melalui x3. Okey, letak 3 sini. Dan melalui pintasan y-nya 9. Jadi sini ialah y ataupun fx. Sini ialah x. Okay, dan dia melalui 9. Pintasan y-nya 9. Dan grafnya oleh kerana dia positif, maka grafnya adalah bentuk senyum. Okey, jadi lukisan graf kita ialah begini. Okey. Jadi itu dia bentuk lakaran graf fungsi kuadratik. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menukarkan nombor ini kepada asas 8 dengan cara yang mudah. Okey, yang pertama, kita tengok dekat sini 2 kuasa 7, 2 kuasa 4, 2 kuasa 3. Okey, tak perlu guna kalkulator. Apa yang perlu kita buat ialah susun dia 2 kuasa 7 mengikut tertib menurunnya. 2 kuasa 7, 2 kuasa 6, 2 kuasa 5, 2 kuasa 4, 2 kuasa 3, 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa kosong. Okey, selepas itu, kita letakkan, ini ada, kita letakkan 1. Ini pun ada, letak 1. 2 kuasa 3 ada, letak 1. Okey, yang tiada, kita letak kosong. Okey, dan kita dapati nombor yang terhasil ialah 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Ini sebenarnya ialah nombor dalam asas 2. Okey, untuk menukarkan dia kepada asas 8, okay, apa yang perlu kita buat ialah kita kira daripada sebelah kanan. 1, 2, 3 kita buat palang. 1, 2, 3 buat palang. Dan di bahagian atasnya kita letak 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2. Okey, seterusnya. Ini tak ada, tak perlu kira. Ini ada, jadi bermaksud 2. Ini tak ada. Okey, yang ada 2 dengan 1. Okey, yang kosong tak perlu. Jadi ini 2 tambahkan dengan 1 jadi 3. Okey, seterusnya yang ini semuanya tiada, jadi kita letak kosong. Tak sekali saja kosong. Jadi sekarang sebenarnya kita dah tukar dia daripada asas 2 kepada asas 8. Okey, jadi kalau soalannya tanya apakah dia nilai bagi n, maka n adalah sama dengan 2, 3, 0 asas 8. Bagaimana dapat 1, 2, 4 ini? Okey, 1, 2, 4 tu sebenarnya saya ambil daripada 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa 0. Sebab asas 2. Jadi 2 kuasa 0 itu nilainya ialah 1, 2 kuasa 1 ialah nilainya 2 dan 2 kuasa 2 ialah 4. Kenapa tak guna 2 kuasa 3, 2 kuasa 4? Okey, kalau 2 kuasa 3,
Okey. Kalau 2 kuasa 3 dekat sini, 2 kuasa 3 ialah nilainya dah 8. Okey, kalau 8, asas 8 tak boleh nombor 8. Jadi kita boleh guna 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 sahaja. Dan kalau ketiga-tiga ini ada macam ni, sini ada, sini ada, sini ada, bermaksud nilainya 4 tambah 2 tambah 1. Jadi adalah bersamaan dengan 7. Ini asas 2-nya, ini asas 8. Okey, jadi digit yang terbesar dalam asas 8 ialah boleh guna ialah 7. Okey, kalau misalnya kita nak tulis nombor 5, bermaksud 4 ada, 1 ada. Sebab 4 tambah 1 ialah 5. Jadi kosong ni tak boleh. Ini ialah bersamaan dengan 5. Okey, asas 8. Okey, kalau misalnya nak tulis nombor 4. Jadi nombor 4 saja ada. Yang ini tak ada, tak ada. Ini bersamaan dengan 4 asas 8. Jadi itu sebabnya dia gunakan 1, 2, 4 untuk dua bahagian atas ini. Okey, kali ini saya nak terangkan berkaitan dengan subset. Yang kita beri set A dengan set B. Dan kita lihat bahawa set A dan set B ni ada unsur yang sama, iaitu 3, 4, 5, 3, 4, 5. Jadi bila kita tulis yang sama itu, kita letak di set yang bulat ini. Okey, 3, 4, 5. Okey, yang selain daripada itu, kita letakkan di luar daripadanya. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan ada satu lagi iaitu 6. Jadi ini bermakna yang segi 4 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, keseluruhan ini ialah set B. Dan yang bulat yang 3, 4, 5 ialah set A. Okey, jadi bila A ini berada di bahagian dalam set B, okey, dalam perut B, A adalah anak kepada B. Jadi kita tulis sebagai A subset kepada B. Bila dia subset, dia mesti berada di bahagian dalam. Okey.